Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi diucapkan kepada semua penonton yang berada di rumah dan terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Saya Eza Abdul Qayyum bin Zamri bersama Ustaz Muhammad Fadli bin Muhammad Noor akan menyampaikan satu segmen iaitu Tazkirah MMACP. Kami bersiaran secara langsung di Mini Malaysia dan ASEAN Cultural Park. Dan sekarang kami berada di pekarangan Rumah Melaka. Betul Ustaz. Okey, jadi sebelum kita mulakan, saya nak ingatkan penonton di rumah agar menekan butang share dan share live kami di wall Facebook anda agar lebih ramai penonton dan lebih ramai orang yang akan mendapat manfaat daripada tazkirah ini, insya-Allah. Baiklah Ustaz, boleh kita mulakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Okey, jadi Ustaz, Rabbi shrah li sadri. okey. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis, saudari Izal. Terima kasih juga kepada staf-staf yang berusaha untuk mengadakan tazkirah ini. Terima kasih kepada CEO Mini Malaysia kerana mengundang saya untuk memberikan tazkirah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih bernafas dan hati kita masih gembira pada hari ini. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi mampu melakukan apa yang patut kita lakukan, yakni fardu kifayah. Alhamdulillah. Pada setiap hari, alhamdulillah. Kita ingin membicarakan tentang wabah penyakit dan iktibar yang kita boleh dapat daripada para sahabat ketika wabah penyakit melanda. Ya, saudara Liza. Okey. Jadi apa yang Ustaz akan kongsikan pada penonton di rumah pada hari ini? Oh, sebenarnya saya ni tak banyak apa pun nak kongsi. Tapi kalau nak bercerita tentang perkara yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pada 17 dan 18 Hijrah tu, insya-Allah saya boleh kongsikan bersama-sama. Okey, insya-Allah. Jadi saya minta Ustaz tu ceritakan kepada penonton tentang bagaimana cara-cara para sahabat Nabi menghadapi wabak penyakit tahun ini. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gejala wabah penyakit ni seperti COVID-19 ni sudah pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Yakni pada zaman pergemilangan Islam lah. Pada 17 dan 18 Hijriah. Ia berlaku selama 10 tahun. 10 tahun ni. Dia berlaku di negeri Syam. Dan permulaan wabah penyakit taun ni ia berlaku di Amwas, perkampungan Amwas di Palestin. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kita Islam mendapat zaman keemasan dengan mengalahkan tentera Rom. Tentera Rom ni memang ramai lah. Memang ramai. Kita dapat mengalahkan tentera Rom dan banyak mayat tentera Rom tu tidak terurus. Dan apabila tidak terurus,
mayat-mayat tu menyebabkan jangkitan wabah penyakit taun ni kepada bekalan air, kepada bekalan air di perkampungan Amwas, Palestin. Jadi kiranya datang daripada mayat-mayat yang mayat-mayat terrerung tadi lah. Ya. Oh. Kerana tidak terurus. Ia berlaku selama 10 tahun dan mengakibatkan korban seramai 30,000 orang mukmin. Orang mukmin 30,000 orang. Wabah penyakit ini turut mengorbankan beberapa orang sahabat. Antaranya Muaz bin Jabal dan Syurhabil bin Husaini. Ni antara sahabat-sahabat yang kita tak kenal lah, tapi dia antara nama-nama besar. Dan dia juga, penyakit ini juga dia menjangkiti gubernur ketua negeri Syam tu, iaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ni antara 10 sahabat Nabi yang besar. Ini antara 10 sahabat Nabi yang besar, Abu Ubaidah. Dan pada permulaan penyakit itu bermula di perkampungan Amwas itu, Palestin. Sayyidina Umar Al-Khattab telah mengutuskan surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk mengundang dia pulang kembali ke Madinah. Daripada dia duduk di Syam, pulang ke Madinah. Kerana satu perkara lagi yang pastinya, Sayyidina Umar ni dia berkenan nak letakkan Abu Ubaidah ni sebagai calon khalifah selepas dia. Calon khalifah, salah seorang calon khalifah lah. Selain Sayyidina Uthman Al-Affan, dia letak Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ni sebagai calon untuk menjadi khalifah. Tapi disebabkan Sayyidina Umar ni dia terlampau prihatin. Ialah tengah-tengah malam kan, susah kita nak cari pemimpin, malam-malam keluar tengok rakyat. Memang prihatin lah Sayyidina Umar ni. Dia hendak pergi ke Syam untuk melihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ni. Tapi bila dia nak pergi ke Syam untuk melihat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ni, dia batalkan. Sebab Abdul Rahman bin Auf, salah seorang sahabat yang besar juga, dia kata kepada Sayyidina Umar, aku pernah mendengar sebuah hadis daripada Rasulullah, jika kamu mendengar taun di sesuatu tempat, jangan kamu pergi kepada tempat itu. Maknanya jangan masuklah tempat tu. Jika berlaku di sesuatu tempat, sedangkan kamu berada di situ, jangan kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dekat situ kita dah nampak dah, secara tak langsung Rasulullah ini mengajar kepada para sahabat bagaimana caranya untuk kita mengelak penyakit. Secara tak langsung. Dekat situ para sahabat dia belajar. Para sahabat ni bijak. Kebanyakan para sahabat ni memang senang kita cakap mantap lah. Semuanya memang bijak-bijak lah. Jadi dan apabila dia memanggil Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tu untuk kembali ke Madinah pada peringkat awal wabah penyakit tu, Abu Ubaidah mengutus kembali surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia mengutuskan surat itu, dia kata dengan tegas dia menolak. Dia mengatakan bahawa dia merupakan pemimpin di Syam, maka tidak selayaknya bagi dirinya meninggalkan rakyat dia. Sampai macam tu sekali tahap dia.
sayangnya dia kepada rakyat. rakyat dia. Ya. Jadi dia tak keluar lah daripada Syam tu. Jadi dia masih memimpin negeri Syam tu. Ya. Dia masih memimpin negeri Syam tu. Okey. So pada Ustaz, adakah situasi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ni boleh disamakan dengan apa yang dihadapi oleh para sahabat Nabi dulu? Oh, memang sangat-sangatlah boleh. Memang sangat-sangatlah boleh. Sebab satu perkara yang pasti, yang pertama, COVID-19 ni belum ada penawarnya lagi. Kita belum ketemukan penawarnya lagi. Bukan dia tak ada penawar, tapi kita belum temukan jumpa. aja. Belum jumpa penawar dia. Dan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab tu, penyakit wabah, penyakit ta'un ni pun dia pun tak ketemukan penawar tu. Dia tak ketemukan penawar tu, dan dia telah mengorbankan beberapa orang lah, nama-nama besar kan? Seperti Muaz bin Jabal yang saya cakap tadi tu. Dan Muaz bin Jabal, nama dia tu ada susah sikit saya nak sebut apa. Nama dia Syurhabil. Syurhabil, betul. Syurhabil bin Hasanah. Syurhabil bin Hasanah. Itu antara nama-nama besar tu. Itulah macam Ustaz cakap tadi, dekat 10 tahun tak ada penawar. 10 tahun. 10 tahun. 30,000 orang mukmin yang berkorban lah. Kita COVID-19 ni baru orang kata nak sampai setahun kan. Tapi itulah, moga kita doa sama-sama agar penawar, cepat kita jumpa penawar untuk COVID-19. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab Rasulullah pun pernah berkata, Rasulullah pun pernah bersabda, dia kata setiap penyakit tu pasti ada penawarnya. Ya, pasti ada penawarnya. Dan apabila betul ubatnya, maka sembuhlah dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Okey, macam mana pandangan Ustaz tentang cara yang kita boleh lakukan, bukan kita je tapi penonton di rumah boleh lakukan juga, untuk melawan atau menghadapi penyakit COVID-19 ini? Kalau lawan tu bukan lawan lah, tapi macam menghadapi kalau lawan tu wallahu alam, kita ni siapalah kan. Betul. Dengan ilmu yang tak seberapa ni, Allah tak ada apalah sangat kita ni. Tapi kalau kita, untuk kita mengawal dan kita cuba untuk mengelak. Kalau boleh kita mengelak lah, ya? Mengelak dengan kita mengikuti SOP yang telah dinyatakan. Ditetapkan. Tidak berada di tempat yang sesak, sentiasa memakai pelindung muka, dan kalau boleh kita tidak berada di dalam kawasan yang penuh dengan orang lah, kalau boleh. Faham? Okey, jadi Ustaz, apa hikmah dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada apa yang telah Ustaz kongsikan pada pagi ini? Hikmah memang banyak. Alhamdulillah. Hikmah memang banyak kerana perkara-perkara begini biasanya Allah turunkan, pasti ada hikmah. Allah nak ajar kita, yang pastinya kebersihan. Sebab punca daripada penyakit ni adalah kerana kebersihan kita macam mana kita menjaga kebersihan diri kita sendiri. Dan kalau hikmah yang kita nak nyatakan, yang pertama adalah
penyakit wabah penyakit ni yang melanda negara kita, yang melanda dunia kebelakangan ni, Allahu Akbar. Jangan sampai ia melunturkan perasaan kasih dan sayang kita kepada Allah dan Rasul. Betul. Ya? Sebab apa? Ialah bila kita dah letakkan SOP pada masjid, kan? Jadi bila nak masuk tu ada macam-macam SOP lah yang kita kena ikut, ya. Macam kena ikut, kita kena bawa sejadah sendiri, kita kena pakai mask sendiri, ya. Dan berapa orang yang boleh masuk di dalam masjid, ya. Jadi ikut besar masjid tu kan. Jadi bila perkara-perkara itu berlaku, janganlah sampai ia melunturkan perasaan kasih, perasaan sayang kita kepada agama kita. Jadi pergi masjid, tetap pergi masjid. Kalau terlambat, wallahu alam. Mungkin ada rezeki di lain hari, Ya, insya-Allah. betul. Ya. Satu lagi perkara yang pasti, janganlah ia sampai merosakkan silaturahim kita sesama manusia, dan lebih-lebih lagi sesama orang-orang mukmin. Itu sangat-sangat penting. Sebab kita ni, Rasulullah dah ajar kita, setiap umat Islam mereka adalah bersaudara. Itu pasti. Yang kedua, ia meningkatkan lagi tanggungjawab seorang pemimpin. Seorang pemimpin kepada rakyat di bawah dia. Seperti kata hadis, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Muttafaqun alaih. Dan yang ketiga, wabah penyakit juga bisa dia melanda pada semua orang. Dia tak kira siapa pun. Kuat, hebat, power macam mana sekalipun, kalaupun dia orang yang soleh, kalaupun dia orang bukan Islam, kalaupun dia orang biasa sekalipun, kan, wabah penyakit dia boleh melanda, boleh menjangkitlah penyakit tu. Dan satu yang pasti, ia adalah rahmat pada orang-orang yang beriman. Sebabnya saya kata macam tu, sebab Allah tak bagi penyakit atau apa-apa wabah ke, atau apa-apa ujian kalau ianya tidak menggugurkan dosa. Betul. Menggugurkan dosa. Seperti kata Nabi, tidaklah satu musibah menimpa orang Muslim kecuali Allah akan gugurkan dosa hingga sampai duri mencucuknya. Hadis riwayat Bukhari. Dan wabah penyakit ni juga dia boleh dikurangkan atau boleh pergi, ya. Wabah penyakit ni kalau kita berada di tempat yang tinggi, yang luas, yang terbuka, ya. Macam yang pengkaji-pengkaji kesihatan ada kata, kena cahaya matahari dia akan mengurangkan lagi COVID-19 ni. Jadi hebatnya Allah. Allah sebelum kajian ada, Allah dah cakap dulu. Ya, betul. Kena cahaya matahari ni. Cahaya matahari ni tengok macam-macam. Ramai orang kata cahaya matahari ni panas, cahaya matahari ni, tapi sebenarnya cahaya matahari ni yang banyak menolong kita. Allah ciptakan matahari itu banyak menolong kita. Sesuatu yang dicipta tu mesti ada sebab kenapa Allah cipta tu. Jadi kita ni, terutamanya saya ni, kurang pula bersyukur. Allahu Akbar. Sama je saya, Ustaz. Allahu Akbar. Allah. Dan dia meningkatkan lagi perasaan tawakal kita. Sebagai orang mukmin, kita berserah kepada Allah. Kita berserah kepada Allah. Kita bertawakal. Lepas tu kita redha. Kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita redha atas musibah yang menimpa. Tapi bukan kita redha saja. Kita redha, tapi dalam masa yang sama kita juga berusaha
untuk menyembuhkan diri, mengelakkan diri. Ya? Tapi yang pastinya kita harus berserah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita usaha, contoh kita pakai face mask, kita ikut SOP. Selebihnya kita serahkan dekat Allah. Ya, betul. Ustaz? Ya, betul. Okey, sebelum kita akhiri tazkirah kita, apa pesanan yang Ustaz boleh kongsikan pada penonton di rumah? Pesanan yang ini saya kongsikan saya kongsikan kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah. Ketaatan kepada pemimpin adalah salah satu antara sifat orang-orang mukmin. Ketaatan kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang baik selagi ia tidak membelakangkan Allah dan Al-Quran serta Rasulullah. Ya? Sifat orang mukmin, kita taat kepada pemimpin, dan apabila pemimpin menyatakan kita harus buat SOP yang diperlukan dalam mengelak wabah penyakit ni, maka taatlah. Bukan bermakna kalau kita taat tu kita jadi membelakangkan Allah, tidak. Selagi dia tidak membelakangkan Allah, maka kita taatlah. Sebab ni ada orang-orang di luar sana macam kata, oh bila kita ikut SOP kita macam hilang keredaan atau tak ikut, macam hilang reda dekat Allah kan. Tapi saya rasa silap lah kan Ustaz. Oh, kalau kita ikut SOP, kalau kita ikut SOP, kita ikut SOP salah satu perkara yang pasti. Selagi ia tidak membelakangkan Allah, ia tak membelakangkan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, selagi ia tidak membelakangkan itu semua, kita dapat pahala. Sebab itu adalah fardu kifayah. Betul. Fardu kita usaha untuk elak daripada ya, penyakit. untuk mengelak daripada penyakit. Tapi kalaulah kita tidak ikut SOP sekalipun, maafkan saya, saudara-saudara saya, kita nak bercerita tentang redha Allah, kita nak bercerita tentang redha Allah, sedangkan kita masih lagi mengabaikan solat 5 waktu. Bagaimana tu? Ya, itu orang Islam. Tanda orang Islam adalah solat 5 waktu. Ya. Dan pada saya itu semua bukan masalah lah. Bukan masalah. Itu semua hanyalah tipu daya syaitan yang cuba untuk menyesatkan orang-orang Islam. Itu saja. Pada saya. Syaitan ni banyak hilah dia kan. Ya, banyak hilah dia. Sebab dia dah berjanji, ya. Dia dah berjanji yang dia akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam sehingga hari zaman nanti. Ya. Okey, ada lagi Ustaz? Okey dah. Baiklah, saya rasa itu sahaja. Kata terakhir Ustaz. Kata-kata terakhir daripada Ustaz, ada lagi? Kata-kata terakhir saya, tindakan Sayyidina Umar yang membatalkan kunjungan wajar kita jadikan satu pelajaran dan iktibar. Maknanya Sayyidina Umar ni dia seorang pemimpin yang prihatin, tapi dalam masa yang sama dia berfikir dalam setiap tindak tanduk dia. Dan tindakan Abu Ubaidah Al-Jarrah, iaitu Gubernur Syam pada waktu itu pun wajar kita jadikan iktibar. Dia tak ingin meninggalkan rakyat dia, dan kerana pada dia, kalau dia keluar dia akan menyebarkan wabak taun tu. Jadi dekat situ kita boleh berfikir pada zaman itu orang-orang Islam sangat hebat. Dan apa-apa yang, kalau ada saya tersilap cakap, kalau ada saya terkasar bahasa, saya minta maaf. Saya cuma orang biasa, saya cuma umat Islam yang biasa saja. Saya minta maaf. Yang baik itu datang dari Allah, yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, itu saja yang kita ada untuk segmen pagi ini. Sebelum kita tamat lagi, ada tak soalan daripada penonton yang berada di rumah? Mungkin nak tanya apa-apa ke dekat Ustaz? Ada ke? Kita tunggu sekejap. Banyak perkongsian hari ini yang kita dapat, insya-Allah. Ada manfaat dia. Promo. Okey, sebelum kita tunggu soalan, jangan lupa untuk saksikan pada pukul 10.30 kejap lagi kita ada live lagi di Facebook Mini Malaysia dan ASEAN Cultural Park. Dan saya juga nak mengajak para penonton di rumah untuk datang ke Mini Malaysia dan ASEAN Cultural Park ini kerana kita ada promosi, iaitu promosi harga tiket untuk dewasa RM8 dan kanak-kanak berharga RM5 sahaja. Bagi kanak-kanak yang berumur 6 tahun ke bawah, masuk adalah percuma, okey? Jangan lepaskan peluang ini sebab percuma untuk kanak-kanak yang berusia 6 tahun ke bawah. Okey, so saya rasa saya tamat di sini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis.